Kita tengok. Ada lah. Ada. Bunyi suara. Ya. Okey, cik. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبوة المذكور في الكتاب. Kita sambung pengajian kitab Hidayatus Salikin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ni dia panggil selawat lah ni. Selawat kepada Nabi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Taala firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat mereka itu ke atas Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai segala orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu alaihi 'alan nabi itu, wasallimu dan mengucap taslimlah kamu kepada nabi itu, taslima akan sebagai mengucap salam lah. Jadi sunatlah kita berselawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat Quran. Satu hadis Nabi sebut, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa-siapa yang berselawatlah ia ke atas aku sekali, nascaya berselawatlah
Allah Ta'ala ke atas dia tu 10 kali. Jadi kita berselawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala berselawat kepada kita yang berselawat kepada Nabi itu 10 kali. Ini dia panggil bab limpah kurnia, rahmat, kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya lah. Jadi kita ngajilah kitab-kitab mana pun, bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam tu seolah-olah benda hak sama-sama dah. Ulama-ulama adakah kita mengarangkan kitab-kitabnya, perkara ni tidak pernah mereka itu meninggal. Apa tujuan? Kerana nak suruh kita tiru, nak suruh kita tiru lah jalan ni yang dibawa oleh para ulama terdahulu. Itu selawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jadi sebelum saya baca hak bawah tu, jadi nak ambil kalimah sayyidina ni. Kalimah sayyidina ni makna sayyidina ni penghulu kami. Sayyidina ni penghulu kami. Jadi dalam kalimah sayyidina ni sunat tak kala kita dalam baca tahiyat awal, dalam baca tahiyat akhir, sunat kita mengata sayyidina kepada Nabi kita. Tu dalam kitab I'anatul Talibin sebut, cuma kita getuh ambil sana. Dia kata al-aula zikrus siyadati li'anna al-afdala sulukul adabi. Bermula hak paling utama, paling aula tu apa? Zikrus siyadah. Kita berkata dengan kalimah kepenghuluan, yakni kalimah sayyidina. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam tahiyat awal, dalam selawat tahiyat awal, tahiyat akhir. Sunat. Aula, bapa tu li'annal afdala sulukul adabi, kerana bahawa hak paling lebih afdal. Kalau kita ngaji dalam fiqh, afdal itu benda yang lebih, artinya benda yang besar pahala. Itu afdal. Tu benda besar pahala. Li'annal afdala, kerana bahawasanya yang lebih tu sulukul adabi, kita bersopan ataupun kita berjalan adab serta Nabi kita. Sebab itulah dalam kitab yang ana menyebut aula dan afdal kita kata sayyidina di dalam tahiyat, di dalam selawat tahiyat kita tu. Tu dalam apa? Kitab I'anatul Talib sebut. Yang kedua, dia kata wa'tamadal jalalul mahalli, dan telah menghukum muktamad oleh Jalaluddin al-Mahalli annal afdala ziyadatuha, bahawasanya yang paling afdalnya kita menambah akan sayyidina dalam selawat semaya kita. Tu dalam kitab Mahalli, dalam kitab Mahalli. Wa atala fi dhalika, dan memanjang ia Imam Jalaluddin al-Mahalli itu pada demikian membicarakan tentang kalimah sayyidina tu. Wa qala, dia kata inna haditha la tusayyiduni fi shalah batilun. Dalam kitab al-Mahalli, sesungguhnya hadis apa? La tusayyiduni, jangan kamu kata sayyidina akan daku. Maka kata dalam kitab tu, bukan saya kata, dalam kitab tu kata batilun. Ringkasannya, rangkumannya, adakah dalam semaya kita sunat mengatakan sayyidina? Tak saya kata pun tak apa. Berkata itu, adakah kita beradab serta Nabi?
beradab serta nabi yang selebih-lebih makhluk. Tu. Dalam kitab. Dalam Quran kata nak ulah Sayyidina dulu. Dalam Quran kata falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina amanu, maka bermula segala orang yang beriman. Orang beriman ni kak, maknanya orang mukmin, akidah dianya dekah akidah yang sebenar. Wa azzaruhu, dan orang yang memulia mereka itu akan Nabi. Orang yang memulia, segala orang yang beriman dan segala orang yang memulia akan Nabi. Wa nasaruhu, dan segala orang yang menolong mereka itu akan Nabi. Dia tolong Nabi, dia menegakkan agama Islam, dia menyebarkan agama Islam. Masuk dalam kata nasaruhu, tu dia tolong akan Nabi. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan dia mengikut akan cahaya, akan Quran. An-nura tu maknanya dia turu akan Quran. Unzila ma'ah, yang diturunkan akan Quran tu sertanya. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang dapat kemenangan. Jadi hamba nak ambil sini, nak ambilnya orang yang memuliakan Nabi. Maka adakah kita mengatakan Sayyidina, kita mengatakan Sayyidina, maka masuk di dalam rangkuman kita memuliakan Nabi kita. Nak ambil situ je. Jadi berkata Sayyidina ni masuk dalam kata umum ayat. Masuk dalam kata umum ayat falladzina amanu wa nasar falladzina amanu wa azzaruhu, memuliakan Nabi. Ayah kita tak panggil nama dia, kita panggil ayah, kita panggil abah. Maka Nabi ni nisbahnya lebih daripada sesiapa lagi. Maka molek benarlah kita berkata dengan Sayyidina sebelum menyebut nama Nabi yang mulia. Tu wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin, atas penghulu kami Nabi Muhammad, khatamin nubuwah, kesudahan segala nabi. Khatamin nubuwah ni kita biasa tengok lah khatamun nubuwah ni. Jadi khatamun nubuwah ni gak biasa-biasa gak ada, teringat dah dalam kitab, ada dalam kitab tu makna jawab bentuk khatamun nubuwah yang ada di belakang belikat Nabi kita tu. Cuma khatamun nubuwah nak ambil khatamun nubuwah sikit. Sebagaimana yang dinakalkan daripada Imam Tirmizi, dia kata hadisnya, man tawadda'a wa nazara ilaihi waqtas subhi yahfazuhu Allah Ta'ala ilal masai. Siapa yang berwudu kemudian dia tilik kepada khatamun nubuwah, kalimah khatamun nubuwah, dia tilik kepada khatamun nubuwah, waqtas subhi, pada waktu subuh. Masuk subuh dia ambil wudu, kemudian dia melihat kepada kalimah khatamun nubuwah, yahfazuhullahu ta'ala ilal masa', Allah Ta'ala memelihara akan dia sampai kepada waktu petang. Tu satu hadis yang kedua, wa man nazara ilaihi waqtal maghribi, siapa tilik kepada khatamun nubuwah waktu maghrib, yahfazuhullahu ta'ala ila waqtis sabahi, Allah Ta'ala jaga dia, memelihara dia sampailah kepada waktu subuh. Hadis yang ketiga, wa man nazara ilaihi fi awwali syahri, siapa-siapa yang menilik kepada khatamun nubuwah pada permulaan awal bulan, masuk satu hari bulan dia melihat kepada khatamun nubuwah, yahfazuhullahu ta'ala ila akhir syahri, Allah Ta'ala jaga dia tu sampai kepada sebulan yang terakhir. Hadis yang keempat,
wa man nazara ilaihi fi awwalis sanati, siapa-siapa yang melihatlah ia, menilailah ia kepada khatamun nubuwah pada awal tahun, yahfazuhullahu ta'ala ila akhiris sanati, Allah Ta'ala pelihara dia tu sampai setahun yang terakhir, gapah minal balai, daripada bala. Dipeliharakan dia oleh Allah daripada bala, wal afati, dan segala kebinasaan. Tu setengah daripada bala ni kita kata COVID-19 ni, dia sudah jadi umum balua. Jadi di samping kita pakai mah di samping kita pakai mah tu, kita kena buatlah benda-benda hak kerohanian yang seumpama ni. Mudah-mudahan kita bebas berjalan ke mana-mana, tetapi kita berada di dalam peliharaan Allah. Hadis yang kelima, wa man nazara ilaihi, terakhir ni, wa man nazara ilaihi waqtas safari, siapa-siapa yang menilailah kepada khatamun nubuwah waktu dia nak bermula musafir, nak berjalan, musafir dekat ataupun musafir jauh, nak pergi tu tengok kepada khatamun nubuwah, yasiru dzalika safaru mubarakan, jadilah demikian musafir itu mubarakan alaihi, berkat musafir dia tu, diberkati oleh Allah Ta'ala musafir dia tu. Kelebihan khatamun nubuwah. Bukan cok tatu khatamun nubuwah ni, bukan. Tu. Jadi dengan adanya nabi kita tu khatamun nubuwah, tidak ada nabi lagi selepas daripada nabi kita, tutup dah, tak ada dah. Adapun turun Nabi Isa yang memegang yang bersyariat dengan syariat nabi kita, maka Nabi Isa tu nabi yang terdahulu. Cuma akhir zaman dia turun, adakah melawan membunuh akal dajjal tu, hak tu tidak menafikan nabi kita tu nabi yang terakhir, kerana Nabi Isa ni umur panjang, tak apa tu. Cuma dia tidak adakah bawa syariat nabi syariat dia ada, dia bawa syariat nabi kita. Kata setengah ulama, turun Nabi Isa tu, Nabi Isa tu pergi kepada kubur nabi kita, pergi belajar tu di Madinah tu, di Madinah tu. Maka Nabi Isa ni dia setelah belajar reti faham, maka dia buka mazhab sendiri, mazhab mujtahid mutlak, sebagaimana mazhab Syafi'i lah. Tapi mazhab mujtahid mutlak Nabi Isa ni tidak membatalkan akan mazhab-mazhab sebelumnya yang muktabar, tidak membatal. Habis itu al-madhkuri fil kitabi, dan rahmat Allah dan salamnya Allah, rahmat Allah dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesudahan segala nabi. Kitab ni ya jatuh nabi tu, kena tambah kitab ni. Penghulu kita Nabi Muhammad yang kesudahan segala nabi, yang disebutkan di dalam Quran, nabi kita ni, wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-sawabi, dan atas keluarganya nya sayyidina, maknanya limpah juga salah dan salam itu atas keluarganya nya sayyidina, atas keluarga nabi. Maka keluarga nabi ini nisbah asal. Nisbah asalnya dia ada 4. Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdu Syamsin. Dia 4. Nisbah. Tapi dia Bani Naufal dengan Bani Abdu Syamsin ni
dia tidak masuk dalam keluarga Nabi, tak masuk dalam kata alihin Nabi kerana tidak beriman. Jadi hak tu nisbah hasar. Tapi apabila disebut wa alihi, keluarga nabinya, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila sebut alihi, maka kenanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi. Kata Imam Malik, apabila sebut keluarga Nabi, maka kena kepada Bani Hashim sahaja, tak masuk Bani Muttalib. Itu khilaf ulama muktabar. Khilaf ikhtilaful ummati rahmatun. Kita nak pakai yang mana-mana pakailah, kerana benda tu benda yang sahih muktabar belaka. Kata Syekh Abdul Salam, hak dikatakan keluarga Nabi itu kullu mu'minin taqiyyin. Tu kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang takwa kepada Allah masuk di dalam kata alihin Nabi. Maka alhamdulillah atas pendapat Ibnu Abdul Salam ni, maka tiap-tiap orang yang beriman termasuk kita orang Islam pun dikatakan alihin Nabi atas pendapat ni. Tu banyak lagi. Banyak lagi, cuma dah ke hari 3 tu. Tu 3. Jadi kita ambil ni lah. Bukan makna kita menolak yang lain, tapi nisbah untuk nak jadi lebih selesa pada hati kita, maka kita ambil ni. Kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan Rasul, dikatakan alihi. Situ. Habis situ. Dan sahabatnya Nabi, limpah juga rahmat dan salam. Narak gi kena ke Nabi, rahmat dan salam gi kena kepada para-para ahli keluarga Nabi, rahmat dan salam. Dan juga limpah gi lagi, narak gi kena lagi rahmat dan salam itu dekat sahabatnya Nabi, kepada para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni orang yang hidup pada masa Nabi, beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di dalam keadaan beriman dengan Nabi. Itu dikatakan sahabat. Kalau dia hidup pada masa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tak ada jumpa dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di dalam keadaan beriman, itulah dikatakan ashabihi, sahabat-sahabat Nabi ni. Maka segala sahabat-sahabat Nabi itu yang menunjuk akan kita, kita umat ni, yang menunjuk akan kita, sahabat ni lah menjadi penyuluh, menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya agama tu. Dia dah menunjuk kepada kita agama yang sebenar. Segala sahabat-sahabat Nabi, semua sahabat-sahabat Nabi itu berada di atas landasan agama yang sebenar. Sebagaimana di dalam satu hadis Nabi, Nabi kata, ashabi kan nujum, fa ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Bermula segala sahabat-sahabat aku ini, kata Nabi, akan nujum, sepertilah segala bintang-bintang di langit. Jadi Nabi membuat perumpamaan, membuat bandingnya sahabat dia tu seperti bintang, pada pihak menunjuk kepada jalan yang benar. Turutlah jalan sahabat. Maka adakah orang ke laut orang ke laut, dia nak kelik darat, nak pergi ke utara, nak pergi ke selatan, semuanya pakai bital ni sebuah dulu lah. Lah ni pakai kopah. Dulu pakai bital. Maka turut bital itulah. Turut adalah pengajian ilmu bital dia. Maka Nabi kata sahabat aku seperti bintang
pada pihak menunjuk kepada jalan yang benar, fa ayyihi muqtadaitum, maka yang mana daripada mereka itu kamu iqtida, kamu turu, ihtadaitum, nascaya kamu dapat hidayah, dapat petunjuk. Turutlah yang mana-mana daripada kalangan para sahabat. Maka kita acik boleh kah kita turut mazhab Imam Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling lebih, turut mazhab Imam Sayyidina Umar kalau boleh. Tetapi kita nak turut, kita nak buat amal jalanan mazhab fiqh, kita nak turut cara fiqh hak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua demon ni dakah ulama mujtahid mutlak, tapi kita nak turut tak boleh kerana mazhab mereka itu mati sekerak jalan, tak ada orang bawa, tak ada orang bawa. Maka dakah beramal dengan amalan fiqh tu wajib. Tu beramal dengan amalan fiqh tu wajib. Maka nak beramal, kita tunggu ulama-ulama yang mujtahidin, salah satu daripada ulama mujtahidin. Maka kita nak tunggu hak jalanan sahabat ni, nak turut mazhab Sayyidina Abu Bakar, mazhab Sayyidina Umar, mazhab Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abu Hurairah dan sebagainya, maka mazhab mereka ini mati sekerak jalan. Tika dia ada tak apalah, tapi setelah dia mati, sekali dengan mazhab dia pun tak ada orang bawa. Tidak seperti mazhab kita Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i ni dakah disokong, didokong oleh ulama-ulama yang terbilang. Sapalah kepada hari ni adakah kita boleh beramal dengan fiqh cara mazhab Syafi'i, rukun syarat sah batal tidak hilang kerana ditadwinkan mazhab kita Syafi'i ni. Berkat hadis Nabi kata, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma, akan ada satu orang alim Quraisy yamla'u tibaqal ardi, memenuhi pelusuk-pelusuk bumi nisbah ilmu dia. Maka ulama-ulama hadis mereka ini menanggung nak letak siapa diakah daripada orang Quraisy yang alim yang Nabi sebut ni. Dalam keadaan Nabi dengan imam kita Syafi'i tak jumpa Imam Syafi'i ke dia, Nabi ni dulu tak jumpa. Maka Nabi kata akan ada satu orang alim daripada bangsa Quraisy ni, ilmu dianya memenuhi pelusuk dunia. Maka ulama-ulama hadis bawa hadis ni, memegang ke hadis ni, nak letak ke siapa? Bawa nak letak ke orang ni tak boleh, nak letak ke orang ni tak boleh, nak letak ke orang ni tak boleh. Akhir sekali dakah mari Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, mari Imam Syafi'i, maka layak diletakkan hadis alimu Quraisyin ini kepada Imam Syafi'i kita. Sebab itulah bertaburan mazhab Syafi'i, aliran jalannya mazhab Syafi'i di seluruh pelosok-pelosok dunia ni. Tu. Jadi sebaik-baiknya kalau ada mazhab hak dulu, hak lebih rapat dengan Nabi, maka itulah yang kita kena ikutnya, yang lebih afdal kita ikutnya, tapi tidak mati sekerak jalan mazhab tu. Mari kepada mazhab muktabar, Imam Syafi'i kita bawa mazhab mujtahid mutlak, maka berkekal siapa kepada kita lah ni. Jadi cara amalan syariat fiqh kita mengikut jalannya mazhab Asy-Syafi'iyah. Tu sahabat-sahabat Nabi, erat daripada cerita sahabat tu. Tu sahabat Nabi. Maknanya limpah juga sahabat-sahabat Nabi itu rahmat dan salam daripada Allah. Limpah gi ke dia. Kerana para sahabat ni menunjuk ia akan jalan yang benar. Tu dalam hadis. Dalam ayat Quran Tuhan kata was-sabiqunal awwalun. Dalam ayat Quran nak ambil kalimah sahabat tu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Tuhan kata was-sabiqunal awwalun, bermula orang yang dulu-dulu,
hak mula-mula. Puak yang dahulu-dahulu, yang mula-mula, siapa dia? Minal muhajirin wal ansar, daripada kumpulan sahabat-sahabat Nabi hak muhajirin, dan daripada kumpulan sahabat-sahabat Nabi ansar. Muhajirin ni maknanya sahabat-sahabat Nabi hak duduk bersama-sama Nabi di Mekah, kemudian ada turun ayat suruh hijrah kepada Madinah, dia pakat hijrah, tinggal tanah Mekah, berhijrah kepada Madinah bersama-sama Nabi. Itu dia panggil muhajirin. Wal ansar, sahabat ansar ni menyambut, dia dengar berita kata Nabi tu nak mari kepada Taibah, nak mari kepada Madinah, maka dia gembira hati. Dia menyambut kedatangan Nabi dengan hati yang tulus ikhlas. Itu dia panggil ansar. Orang dulu yang mula-mula daripada muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, ni dia kita. Dan segala orang-orang yang mengikut akan mereka itu. Tu orang yang mengikut ni mestilah dia daripada orang yang diikut. Maknanya sahabat tu dah dulu orang yang mengikut sahabat tu maknanya dia. Tak kira orang yang mengikut tu duduk dulu daripada orang yang diikut. Mestilah orang yang mengikut tu dia. Walladzina tabauhum, dan segala orang yang mengikut akan mereka itu as-sabiqunal awwalun tu bi ihsan, dengan ihsan, ai bi imanin, dengan iman yang betul. Dia tunggu akan sahabat-sahabat Nabi. Iman sahabat Nabi itu saling tak tupah. Iman dia hak dia duk pegang lah ni saling tak tupah dengan iman yang dipegang oleh para sahabat. Maka Tuhan kata radhiyallahu anhum. Walladzina tabauhum ni kat orang ke dia lah, tak kira lah zaman mana siapa kepada zaman kita, turut dengan jalan betul sungguh, turut dengan jalan betul sengati, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha daripada mereka itu menjadi hamba. Waradu anhum, waradu anhu, dan redha mereka itu daripada Allah tu, dia buat Tuhan yang sebenar. Turut bi iman, bi ihsan, ai bi imanin, dengan iman yang sebenar. Turut sungguh. Walaupun kita kata zaman kita ni berubah cara hidup. Zaman Nabi cara hidup lagu tu. Zaman kita cara hidupnya berbeza. Bab pakaian, bab kehidupan, bab rumah tangga, bab apa sahaja berbeza. Tapi dikatakan ihsan, turut sungguh dengan betul. Akidah yang kita berada sekarang ini saling tak tupah dengan akidah yang dibawa oleh Nabi dan sahabat. Tu dikatakan turut dengan betul dah tu. Baik. Tu adakah sahabat yang sahabatnya Nabi yang menunjuk akan kita umat ni bagi agama yang sebenarnya. Dialah yang menunjuk agama yang sebenar. Selepas daripada sahabat tu tabi'in pula bawa. Selepas daripada tabi'in itu atba'ut tabi'in. Maka marilah zaman berzamai, turun mari kepada Syekh Daud, turun mari kepada ulama-ulama Jawi kita yang tidak terbilang. Mereka itu memegang tanggungjawab yang besar. Karang kitab-kitab turas, kitab-kitab lama ni alih bahasa yang daripada bahasa Arab wa ari kepada bahasa kita, wa klik tupak ni kitab ni. Alhamdulillah. Wa klik tupak. Tu. Jadi adakah kitab hak daripada bahasa Arab, kebijaksanaan ulama-ulama kita pun tak ada kurang. Gi ngaji di tanah Mekah, wak kelik kita adakah karang dengan bahasa Melayu supaya kita ni adakah hak kurang pandai bahasa Arab, tak pandai bahasa Arab, ngaji boleh faham selalu. Asas ilmu agama ni. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'abi, dan atas yang mengikut, dan atas maknanya limpah juga hubungan. Dia panggil wa'ala tu dia panggil waw hara atah. Waw hara atah belaka tu wa'ala tu, waw tu atah pada ala sayyidina belaka.
Jadi limpah juga rahmat dan salam itu atas yang mengikut bagi mereka itu. Mengikut bagi mereka itu sahabat tu dengan betul. Bi ihsan tu dia jatuh. Dengan betul mengikut tu hingga hari kiamat, sampailah kepada kiamat. Maka adakah rahmat, salah dan salam tu tak pilih zaman. Tak pilih zaman. Sebaliknya salah dan salam tu apabila turut betul sungguh, maka dapatlah adakah salah dan salam, tak pilih zaman. Wa ba'du fayaqulul faqiru ilallahil ghaniyyi abdus samadil jawiyyi al-falimbani khadimul fuqara'i fi Makkatil Musyarrafah. Sekali lagi, wa ba'du fayaqulul faqiru ilallahil ghaniyyi abdus samadil jawiyyi al-falimbani khadimul fuqara'i fi Makkatil Musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian daripada mengucap alhamdulillah, kemudian daripada mengucap salah dan salam, kemudian daripada itu tu pak sat ni, mengata bismillah, minggu dululah, mengata alhamdulillah, mengata salah dan salam. Adapun kemudian daripada itu pak perkara sat ni, maka lagi akan berkata fakir, orang yang sangat berhajat kepada Allah, fakir itu. Maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya, yang berkehendak kepada Tuhan, yakni yang berkehendak kepada rahmat Tuhannya. Tuhan mana? Tuhan yang amat kaya, yang tidak berhajat. Kaya Allah ni, kaya Tuhan ni, dia tidak berhajat. Sebab itulah kalau kita ngaji dalam ilmu akidah, al-ilahu istighna'uhu an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Tuhan ni berapa? Terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Dia tidak berhajat kepada tiap-tiap barang yang lain. Itu Tuhan. Dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Segala barang yang lain tu tupai Tuhan belaka. Kalau ada dua sifat ni, sah dia Tuhan. Pasal apa ada dua sifat ni? Tidak ada ia melainkan Allah. Tu. Jadi dia kata maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, iaitu fakir ni. Siapa dia? Abdus Samad Jawi. Abdus Samad, Syekh Abdus Samad. Kitab ni kitab dia lah. Apa kalau kita ada ko tebal sikit ke? Siyarus Salikin. Hak dia juga. Siyarus Salikin. Siyarus Salikin tu dia rasanya cukup 4 robok. Dia 2 kulit. Tebal Sabila sebutir-sebutir tu tebal kitab Sabila Muhtadi. Kitab dia juga. Orang hebat lah. Syekh Abdul Samad Falimbani minggu dulu saya sebut dah lah. Dianya kalau tak silap lah, mati di Cenok. Dikuburkan dia di Cenok, Thailand tu. Pala tak ada. Pala dia tu Raja Siam ambil. Kerajaan Siam nak naik ke bakar. Diriwayatkan, betul ke tak tahulah. Diriwayatkan pala dia tu diletak dalam muzium. Diriwayatkan orang-orang di sana jugalah ceritanya, sahabat-sahabat di sana jugalah ceritanya. Tu Syekh Abdul Samad Falimbani. Khadim kita kata tenaga pengajar lah, ataupun pembantu
tenaga pengajar segala fakir di dalam negeri Mekah yang musyarrafah, yang dimuliakan. Mekah tu al-musyarrafah, yang dimuliakan. Dialah pada zaman tu, pada zaman dia ni, dialah salah seorang daripada tenaga pengajar, tok guru hodok mengajar di Mekah. Tu sebab itulah tok guru dulu kak habis ngaji kitab-kitab agama kok pondok-pondok lek Kelantan, lek Tani ke apa gak naik ke Mekah. Ngaji dengan tok guru Mekah tu. Tu. Tapi lah ni payah dah. Duduklah di Bukit Ajiak tu. Duduk di Bukit Ajiak, ngaji naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit hari-hari. Kalau tak ada hemah, tak boleh ngaji. Kalau tak ada hemah tidak tinggi, tak boleh ngaji. Moga bukan supaya ngaji pondok tempat kita ni. Ngajinya duduk di rumah-rumah atas-atas bukit hok tinggi-tinggi tu. Kemudian dah nak ngaji pergi di bukit ni. Tu arwah Baba Sen Sorak duduk di kawasan bukit ni. Arwah tok guru ni duduk kawasan lain pula. Tu gitulah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmatan. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya, bagi Syekh Abdul Samad ni, dan bagi ibu bapanya, bagi mak, bagi ayah, kepada Syekh Abdul Samad ni, dan bagi segala muslimin, tiap-tiap orang muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan juga akan beberapa ampunnya Allah dan rahmatnya Allah. Ni dia panggil doa ni. Ghafarallahu lahu. Dia panggil kalam ni kalam khabar, terkid fi'il fa'il. Dia panggil terkid fi'il fa'il, dia panggil khabariyah lafzan. Kalam khabar insya'iyah maknan. Makna memperjadi, makna doa. Dengan makna daka ya Allah, dengan makna ya Allah, ampuni olehmu bagi Syekh Abdul Samad dan bagi dua ibu bapaknya dan bagi sekalian orang muslimin. Tu makna tu, pada makna tu. I'lam. I'lam ni dia panggil maqulul qawli bagi yaqulu ni. Mana hak Syekh Abdul Samad kata ni, i'lam ayyuhat talibu lidaril akhirati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله.